괜찮아 괜찮아. 아저씨 오늘 처음 죽어봐서 그래. 김자홍 씨, 반갑습니다. 정의로운 왕자 귀인 김자홍이요. 7개의 지옥, 그 재판의 순서는 염라대왕이 직접 배정합니다. 모든 인간은 죄를 지을 수밖에 없다. 어머니를 한 번만 보고 갈게요. 네? 최종 판결을 내리겠다. 염라다. Melatih kuntum Tuhan melata. Tumbuh di pokok cemara. Assalamualaikum boleh kata. Saya sembah muka bicara. Hai, nama saya Siti Manuni Kami. Hari ini saya akan mulakan pembentangan tentang pengenalan tugasan yang telah diberikan oleh Ustazah Zainul Nadia. Kami telah ditugaskan oleh Ustazah untuk membuat satu perbandingan iaitu menganalisis tentang kepercayaan agama kita dengan kepercayaan agama filem ini. Sebagai contoh, mereka percaya akan adanya alam selepas kematian, kelahiran semula iaitu rebirth dan mitologi Korea serta lain-lain lagi. Filem ini telah diarahkan oleh Kim Yong-hwa dan dilakonkan oleh Ha Jung-woo, Cha Tae-hyun, Ja Ji-hoon dan lain-lain lagi. Filem ini berkisahkan tentang seorang pemuda iaitu Kim Jong-ho yang telah mati ketika menyelamatkan seorang budak dalam insiden kebakaran dan telah didatangi dengan 3 malaikat untuk ditugaskan mengiringi beliau dalam proses perbicaraan 7 peringkat neraka dalam masa 49 hari. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang definisi kepercayaan mengikut agama. Yang pertama ialah agama Islam. Umat Islam percaya bahawa adanya Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat esa yang wajib disembah. Seterusnya, agama Kristian. Penganut agama Kristian percaya bahawa Nabi Isa merupakan anak kepada Tuhan mereka, iaitu digelar sebagai Jesus Christ. Seterusnya ialah agama Buddha, di mana penganut agama Buddha percaya terhadap Siddhartha Gautama Buddha yang bermula dari India. Dan mereka percaya bahawa adanya alam selepas kematian, sama seperti filem ini. Dan akhir sekali ialah agama Hindu. Agama Hindu, mereka percaya bahawa adanya dewa-dewi yang menjaga mereka dan adanya karma, iaitu pembalasan kepada individu terhadap segala perbuatan yang mereka telah lakukan akan dibalas sebegitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Izlan Birahim. Saya ditugaskan untuk menerangkan tentang konsep kepercayaan yang terdapat di dalam filem Along with a God. Filem ini mengisahkan tentang Kim Jong-ho, seorang ahli bomba yang mati ketika bertugas dalam misi memadam kebakaran. Jadi setelah sampai ke alam kematian, beliau disambut baik oleh 3 malaikat yang akan ditugaskan untuk membantu Kim Jong-ho melepasi 7 jenis mahkamah neraka. Mahkamah ini pula bertujuan untuk menghisap amalan si mati dalam masa 49 hari sebelum dilahirkan semula ke dunia atau dipanggil sebagai penjelmaan semula. Penjelmaan semula merupakan kepercayaan penganut agama Buddha di mana mereka percaya bahawa setiap yang mati akan dihidupkan semula di dalam jasad yang lain. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai 7 jenis neraka yang terdapat di dalam filem ini. Saya mulakan dengan neraka yang pertama, iaitu neraka pembunuhan, di mana si mati yang didapati bersalah akan dicampakkan ke dalam lautan lahar gunung berapi yang menggelegak. Neraka yang kedua ialah neraka kemalasan, di mana peringkat neraka ini, si mati yang didapati bersalah akan dijatuhkan di sebuah pulau yang mana memaksa pesalah untuk terus berlari untuk mengelakkan dirinya digilis batu-batuan yang besar. Dan jika mereka cuba untuk lari daripada pulau tersebut, mereka akan dimakan oleh ikan yang berupa makhluk yang sangat ngeri. Yang ketiga merupakan neraka penipuan. Apa yang digambarkan adalah si mati yang didapati bersalah akan diikat oleh akar pohon yang sangat besar dan badannya akan dihiris, ditikam dan lidahnya akan dipotong menggunakan gunting yang berupa rod besi yang panas. Kita beralih kepada neraka yang keempat pula, iaitu neraka ketidakadilan. Di peringkat ini, si mati yang dibawa ke sebuah pulau salju yang bersuhu rendah, di mana pendosa di neraka ini akan dikurung di dalam suatu bekas yang berisi air sebelum dibekukan serta-merta secara hidup-hidup selama-lamanya. Neraka kelima ialah neraka pengkhianatan. Telah digambarkan ianya akan diadili di sebuah bangunan separuh bulan
yang diperbuat daripada kepingan kaca yang indah. Bagi si mati yang tidak dapat melepasi peringkat ini, mereka akan dikurung di dalam bongkah kaca dan dihancurkan berulang-ulang kali. Yang keenam ialah neraka keganasan. Di peringkat ini, pendosa akan diapungkan di udara yang berisi batu-batuan yang besar yang melayang pantas dan akan menghantam badan si mati tanpa belas kasihan. Yang terakhir ialah neraka kederakaan. Di peringkat ini, ianya dijaga oleh raja segala neraka. Dan di peringkat ini jugalah bakal menentukan sama ada si mati layak untuk mendapatkan penjelmaan semula ataupun tidak. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan proses yang akan dilalui penganut agama Buddha selepas kematian berdasarkan filem Along with the God. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Afina Zira binti Zamzuri dan hari ini saya akan membentangkan tentang kepercayaan dalam Islam. Umat Islam hanya perlu percaya kewujudan Allah, memuja dan sujud kepadanya sebagai pencipta alam semesta. Allah menghantar Nabi Muhammad SAW, iaitu penutup segala Nabi, untuk menyebarkan pesanan ketuhanan ke seluruh alam. Hari kiamat telah ditentukan oleh Allah tetapi tidak diketahui waktu kejadiannya oleh manusia. Selepas kematian dan hari kebangkitan, setiap manusia perlu melintasi titian sirat ataupun juga dikenali sebagai Sirat Al-Mustaqim. Sirat Al-Mustaqim adalah jambatan atau titian yang terbentang di atas permukaan neraka Jahanam yang sangat licin, memiliki kait, cakar dan duri. Terdapat 8 tingkat syurga yang dipercayai dalam Islam. Syurga pertama dan yang paling tertinggi adalah syurga Firdaus. Syurga kedua adalah syurga Ad. Syurga ketiga adalah syurga Naim. Syurga keempat adalah syurga Ma'wa. Syurga kelima adalah syurga Darul Salam. Syurga keenam adalah syurga Darul Muqamah. Syurga ketujuh adalah syurga Dar Al-Qarar. Syurga terakhir pula adalah syurga Khuldi. Menurut keyakinan umat Islam, neraka adalah tempat di mana manusia dan jin yang menentang syariat Allah dan mengingkari para anbiya. Terdapat 7 peringkat neraka mengikut kepercayaan Islam. Peringkat pertama adalah neraka Jahanam. Neraka ini digambarkan sebagai tempat yang gelap dan seram kerana sentiasa malam dan kering kontang. Penghuni neraka ini adalah orang kafir yang tidak mengakui kebenaran agama Allah, orang munafik, pengikut syaitan, orang yang gagal bertaubat sebelum meninggal dunia dan orang yang menentang Nabi dan Rasul pada zamannya. Neraka kedua adalah neraka Lazza. Neraka ini dikhaskan untuk mereka yang sentiasa mengajak orang lain lari dari kebenaran ajaran Nabi dan Rasul, manusia yang sibuk mengumpulkan harta tanpa mempedulikan halal atau haram sumbernya dan menyimpan hartanya tanpa mahu menyucikan sumber pendapatannya. Neraka ketiga adalah neraka Hutamah. Penghuninya adalah manusia yang terlalu asyik dan yakin dengan harta miliknya, golongan yang suka mengumpat dan lalai mengerjakan perintah Allah SWT. Neraka keempat adalah neraka Sa'ir. Neraka ini menjadi tempat bagi manusia yang memakan harta anak yatim dengan cara yang salah dan zalim sehingga menindakkan hak anak yatim itu. Neraka kelima adalah neraka Sakar. Penghuni neraka ini merupakan mereka yang semasa hidupnya tidak mengerjakan solat, tidak bersedekah, tidak berlaku adil dan kerap kali memperkatakan perkara yang tidak benar sambil mempertahankan pembawanya. Neraka keenam adalah neraka Jahim. Neraka ini dikhaskan untuk mereka yang terlalu leka dengan kemewahan dunia sehingga lupa bersyukur terhadap rezeki yang diperolehinya. Golongan yang sesat iaitu menyembah berhala ataupun melakukan syirik di mana mereka akan diseksa oleh makhluk atau benda yang mereka sembah. Neraka terakhir adalah neraka Hawiyah. Neraka ini dianggap sebagai neraka yang paling ringan hukumannya untuk penghuninya. Penghuni neraka ini adalah mereka yang apabila ditimbang amalannya didapati dengan amalan baiknya berbanding dengan amalan buruknya. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul bin Idris. Saya akan menceritakan bahagian perbandingan kepercayaan dari sudut agama Buddha. Seperti yang kita sedia maklum, manusia pada pandangan agama Buddha hidup berasaskan karma atau ketentuan. Dan pada pengakhirannya, matlamat mereka untuk mencapai nirvana, iaitu tercapainya suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan juga kebencian mereka sendiri. Masuk kepada pandangan kematian untuk agama Buddha adalah mereka menganggap kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian bererti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Dalam agama Buddha, kematian tidak dapat dipisahkan dari kelahiran dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Teori kepercayaan mereka adalah politisme, mempercayai lebih dari satu dewa. Mereka mempercayai kehidupan semula selepas kematian, iaitu kehidupan reinkarnasi. Dalam proses sebelum dihidupkan semula, mereka akan diadili oleh 8 jalan mulia. Jika mereka berjaya melepasi 8 keadilan ini,
mereka akan mencapai matlamat mereka iaitu matlamat nirvana, di mana mereka akan dihidupkan semula di dunia. Sebaliknya, jika mereka didapati bersalah sepanjang tempoh pengadilan itu, mereka akan diadili di neraka bagi memastikan jiwa-jiwa mereka itu lahir semula sesuai dengan perbuatan mereka yang terdahulu, di mana mereka hidup di muka bumi. Ataupun mereka akan dihidupkan semula sebagai binatang, yakni hidupnya dahulu penuh dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan pada pengakhirannya, mereka mempercayai hanya ada kehidupan semula selepas mati dan menolak tanggapan tiada surga selepas mati. Dan seterusnya, kita akan mendengarkan perbandingan dari sudut agama Kristian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaidi bin Zainal Abidin. Saya akan menerangkan tentang kehidupan selepas mati dalam agama Kristian. Kehidupan selepas mati dari segi agama Kristian, mereka percaya adanya kehidupan selepas mati. Mereka percaya setiap perbuatan jahat akan dibalas siksaan di akhirat, manakala perbuatan baik akan dibalas selepas di akhirat. Mereka percaya selepas mereka mati, mereka akan dibangkitkan semula dan ditempatkan di 3 tempat, iaitu syurga, neraka dengan purgatory. Purgatory adalah tempat orang-orang yang tidak layak ke syurga dan neraka. Tempat itu di mana menurut doktrin Roman Katolik, jiwa mereka yang mati dalam rahmat Tuhan, di mana jiwa dibersihkan daripada semua kotoran, dan dengan itu mereka layak untuk ke syurga. Dalam bab dosa dan pahala dalam agama Kristian, setiap perbuatan jahat dan menyalahi perintah Tuhan dianggap berdosa. Antaranya ialah dosa warisan atau disebut sebagai original sins. Mereka percaya Nabi Adam dan Hawa telah menyebabkan terjadinya dosa warisan ini. Apabila melakukan dosa atau kesalahan, mereka harus mengakui perbuatan jahatnya itu dan memohon keampunan kepada Tuhan di hadapan seorang paderi dalam upacara confession. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azim Michael. Saya akan menerangkan tentang pengajaran dan kesimpulan filem Along with the God. Bagi agama Buddha, manusia hidup berdasarkan karma dan ketentuan. Karma merupakan perbuatan baik dan buruk semasa hidup. Bagi kepercayaan agama Islam pula, seperti yang tulis dalam surah Al-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka beribadah kepadaku. Dan surah Al-Baqarah ayat 30, manusia merupakan hamba dan khalifah. Jadi apakah peranan sebagai hamba Allah? Yang pertama ialah patuh kepada suara Allah, dan yang kedua ialah meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, kita sebagai umat Islam wajiblah menuntut ilmu agar tidak terpengaruh dengan kepercayaan reinkarnasi, iaitu penjelmaan semula. Sebagai contoh, di dalam filem ini mereka menganut agama Buddha yang mempercayai adanya kelahiran semula. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana umat Islam hanya akan dibangkitkan semula daripada mahsyar, dihisab amalannya dan seterusnya ditentukan sama ada dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Selain itu, berdasarkan filem tersebut, kita juga harus sedar bahawa perbuatan yang dilakukan di muka bumi akan dihakimi dengan adil di akhirat kelak. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Mudathir ayat 38, tiap-tiap diri terikat tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya. Jelaslah menunjukkan bahawa tiap-tiap sesuatu yang dikerjakan oleh kita pasti akan dibalas dan setimpal oleh Allah SWT di akhirat kelak. Kita sebagai umat Islam sewajarnya mempercayai perkara gaib seperti adanya syurga dan neraka. Sebagai contoh di dalam filem Along with the God telah menunjukkan adanya 7 jenis neraka. Walaupun kepercayaan mereka bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun Islam juga mempunyai syurga bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT dan neraka bagi mereka yang mungkar dengan arahannya. Sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang yang tidak mempercayai akan perkara-perkara gaib.